Baju dalam wanita juga dikenali sebagai choli, bra atau sarung payudara. Suatu masa dahulu, penggunaan baju dalam atau bra tidaklah begitu meluas. Ini kerana sebelum baju dalam menjadi popular seperti sekarang, wanita-wanita zaman dahulu lebih ramai yang mengenakan korset, iaitu sejenis bengkung yang bukan sahaja menutupi buah dada, malahan mampu mengetatkan pinggang bagi menampakkan ukuran badan yang lebih mengancam. Sejarah baju dalam memang bermula dengan pengenalan korset. Bagaimanapun, tahukah anda bagaimana baju dalam, choli atau bra yang kita kenali sekarang berjaya menggantikan korset yang boleh memudaratkan kesihatan? Teruskan bersama Paling Top. Pemakaian korset mula popular semenjak abad ke-16 selepas diperkenalkan di Perancis. Wanita-wanita di Perancis melihat pemakaian korset sebagai satu kaedah paling mudah untuk menonjolkan buah dada mereka supaya terkeluar dan mendapatkan bentuk badan yang diidamkan para wanita pada waktu itu. Korset pada zaman tersebut diperbuat daripada kayu atau tulang ikan paus yang dijahit ke dalam fabrik yang dipilih. Ini membuatkan setiap korset yang ada mempunyai bentuk yang keras dan membuatkan kaum wanita merasa tidak selesa apabila memakainya. Bagaimanapun, korset bertahan lama sebagai salah satu aksesori wajib bagi kaum wanita selama lebih 400 tahun. Hanya pada abad ke-19, pemakaian korset mula digantikan dengan pemakaian bengkung yang dinamakan sebagai girdle yang mempunyai bentuk yang lebih lembut dan selesa untuk dipakai. Pada tahun 1869, pemakaian korset menjadi lebih popular selepas bentuknya dipecahkan kepada dua bahagian berbanding satu unit yang bercantum sebelum ini. Kini, bahagian atas penutup dada dan bahagian bawah penutup pinggang dijual secara berasingan. Walaupun begitu, bentuk rupanya tetap lebih mirip kepada sebuah korset yang dikenali sebelum itu. Rasanya kita semua sudah tahu perkataan bra sebenarnya berasal daripada perkataan brassiere. Perkataan itu diperkenalkan pada tahun 1902 dan diambil dari bahasa Perancis yang membawa maksud pelindung bahu. Hanya pada 1907, perkataan itu mula popular di kalangan pengguna bahasa Inggeris selepas digunakan dalam majalah Vogue yang cukup popular di kalangan wanita pada zaman tersebut. Atas populariti perkataan itu, pihak Oxford akhirnya memasukkan perkataan brassiere secara rasmi ke dalam daftar kata mereka pada tahun 1911. Ini menjadikan perkataan brassiere dalam bahasa Inggeris mula membawa maksud pakaian yang mengikut tubuh badan yang dipakai untuk menyokong buah dada wanita. Walaupun bahan fabrik yang digunakan ketika itu semakin lembut serta semakin selesa dipakai, buatan sesebuah brassiere pada ketika itu masih lagi memerlukan tulang yang keras dan menyebabkan ketidakselesaan pada wanita. Pada tahun 1910, Mary Phelps Jacobs berusia 16 tahun perlu menghadiri sebuah majlis rasmi yang memerlukan dia memakai brassiere yang pada ketika itu tetap sebuah korset keras. Oleh kerana payudara Mary agak besar, korset yang dipakainya menyebabkan dadanya berasa sakit. Korset yang dipakai juga mampu dilihat terkeluar pada pakaian gaun yang akan dipakainya. Bagi menyelesaikan masalah itu, Mary mengambil dua helai sapu tangan dan riben yang diperbuat daripada sutera dan kemudian menjahitnya sehingga menjadi sehelai pakaian dalam yang mampu menyokong payudaranya tanpa membataskan pergerakannya. Ciptaan secara tidak sengaja Mary pada ketika itu membolehkan dia menari dengan lebih bebas tanpa rasa sakit, dan ini menimbulkan tanda tanya pada wanita-wanita lain yang menghadiri majlis tersebut. Pada keesokan harinya, Mary mengajar wanita-wanita yang berminat dengan ciptaan ringkasnya itu. Selepas ditawarkan wang oleh wanita yang ingin membeli rekaannya itu, Mary tahu dia ada peluang yang besar untuk meniagakan ciptaannya. Jadi, dia memfailkan paten penciptaan brassiere moden pertama dunia pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama yang mula berlaku pada tahun 1914 sehingga 1918 di antara pihak bersekutu dan kuasa tengah selepas terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand boleh dikatakan membantu perniagaan Mary. Pada ketika itu, walaupun perniagaan Mary sudah mula berkembang, namun ciptaannya masih lagi terpaksa bersaing dengan pakaian berbentuk korset dan girdle yang dipakai kebanyakan wanita.
korset dan gedel pada waktu itu telah pun dimodernkan dan bahan seperti tulang ikan paus yang digunakan sebelum itu telah pun digantikan dengan besi. Ekoran perang yang melanda dunia ketika itu telah membuatkan Amerika Syarikat mengalami masalah kekurangan bahan besi untuk dijadikan perkakasan perang seperti peluru dan perkakas lain. Bagi membantu mengatasi masalah kehabisan bahan besi ini, kerajaan Amerika Syarikat melalui US War Industries Board telah melakukan satu tindakan drastik. Pada tahun 1917, semasa Perang Dunia masih lagi berlangsung, mereka melarang golongan wanita ketika itu membeli korset yang masih dijual supaya bekalan besi yang digunakan di dalam korset dapat disalurkan kepada pembuatan barangan perang. Ekoran larangan ini, kaum wanita terpaksa mencari alternatif lain untuk menyokong payudara mereka dan pilihan mereka adalah rekaan brazia yang diilhamkan oleh idea Mary Phelps Jacobs. Larangan pembelian korset itu membantu mempopularkan penggunaan bra di kalangan wanita ketika itu dan berjaya mewujudkan bekalan besi sebanyak 12,700 kg yang dapat digunakan untuk membina peralatan perang seperti kapal dan peluru. Tidak disangka-sangka juga selepas semakin ramai wanita menyedari mudahnya mereka bergerak ketika bekerja semasa memakai bra berbanding korset, penggunaan korset semakin lama semakin pudar popularitinya. Selepas Perang Dunia tamat, wanita zaman tersebut terus mengamalkan pemakaian bra atau baju dalam yang jauh lebih menyenangkan mereka. Tradisi itu diteruskan dengan pengenalan sistem ukuran bra pada tahun 1932 yang memperkenalkan pada kita ukuran menggunakan huruf A, B, C, D dan penggunaan fabrik elastik yang mengikat bra pada tubuh pada pertengahan tahun 1930-an. Penggunaan wayar dalaman atau underwire bagi mengukuhkan struktur penyokong buah dada pada bra diperkenalkan pada tahun 1937. Walaupun majoriti masyarakat dunia masih lagi meneruskan pemakaian bra yang dicipta hampir 100 tahun lalu, populariti bra kini sedang berdepan ancaman kumpulan wanita yang mahu memperjuangkan kebebasan sepenuhnya cara wanita berpakaian. Kumpulan ini yang berpendapat wanita sepatutnya tidak dikurung atau diikat dengan menggunakan bra atau korset yang masih lagi diamalkan pada waktu tertentu dan sepatutnya dibenarkan untuk membiarkan sahaja buah dada mereka bergantung-gantungan tanpa penyokong. Malahan lebih teruk lagi, ada juga kelompok wanita yang mahukan kebebasan sepenuhnya untuk mereka menayangkan puting payudara mereka sama seperti lelaki. Gerakan seperti Free the Nipple dan Top Freedom merupakan dua kumpulan terbesar yang mahukan perubahan drastik masyarakat dunia dalam cara kita melihat status buah dada. Sambutan-sambutan seperti Go Topless Day kini sudah menjadi satu perayaan tahunan yang diadakan setiap tahun serta disambut jutaan wanita seluruh dunia. Pemakaian korset perlu mengambil masa sehingga beratus tahun sebelum menjadi satu kebiasaan, sebelum digantikan dengan pemakaian bra yang mengambil masa belasan tahun untuk benar-benar popular. Kami tidak tahu adakah gerakan-gerakan anti-bra ini benar-benar boleh mengubah budaya pemakaian wanita di seluruh dunia. Agak aneh juga sekiranya 5 tahun lagi kami terpaksa membuat satu video yang bertajuk "Kenapa kaum wanita berhenti memakai baju dalam?"